والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat berada lagi pada malam ini untuk menyambung pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita sampai pada fasal baru berkaitan dengan mas kahwin. Faslun fis sadaq. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fis sidaqi atau fis sadaqi, boleh baca dua. Wa huwa ma wajaba bi nikahin aw wad'in. Pasal tentang sidaq ataupun mahar ataupun mas kahwin, bayaran nikah. Sidaq ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Okay. Jadi sekarang ni masuk pada satu fasal yang lebih dekat dengan kita, ataupun memang kita ada berkaitlah dengan masalah ini. Sebelum ni bincang tentang hamba, pernikahan dengan hamba. Jauhlah sikit sebab masalah itu mungkin tidak berlaku pada zaman sekarang. Adapun mas kahwin ni, ini semua yang terlibat memang berkaitlah dengan pernikahan ni. Maka kata dia, wa huwa ma wajaba bi nikahin aw wat'in. Mas kahwin ataupun as-sidaq dipanggil juga as-sadaq, dipanggil juga sad bagi atas ataupun bagi bawah. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Jadi kalimah as-sidaq ini ada dalam Quran dengan nama-nama lain pun ada lagi. Ujur pun dipanggil, nihlah pun dipanggil, nikah pun dipanggil. Itu nama merujuk kepada mas kahwin. Sekarang ni apa sebab yang mewajibkan mas kahwin itu dibayar? Dia akan jadi sebab kepada wajib bayar mas kahwin, sama ada dengan nikah ataupun dengan wati. Wati yang tanpa nikah, kalau berlaku wati syubhah. Wati syubhah, itu juga mewajibkan bayar mahar. Nampak? Okay. Kata dia lagi, wasumiya bidzalika li isy'arihi bisidqi raghbati bi gharbati badhilihi, bukan badhini tu, badhili. Ini nampak macam huruf nun tak? Ba alif zal, lepas tu macam nun dia lam. Badhilihi bisidqi raghbati badhilihi fin nikahi alladhi huwa al-aslu fi ijabihi yuqalu lahu aidan mahrun. Katanya sesuatu itu dinamakan sidaq kerana memberikan kesan bahawa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya, sebab terjadinya kewajipan pemberian tersebut.
Sidak dinamakan juga dengan mahar. Lagi masih dicerita mukadimah perkenalan dulu. Kata pengarang, summiya bidzalika, sebab dinamakan sidak itu sidak. Kenapa panggil sidak mas kahwin itu dinamakan sidak ataupun sadaq? Kenapa? Dia bahasa Arab ni antara bahasa yang paling hebat lah. Dia memanglah bahasa paling hebat ni, paling tinggi nilai dia ialah bahasa Arab. Di mana bahasa Arab ni dia perkataan-perkataan tu dia ada asal dia. Sebahagian daripada perkataan-perkataan tu dia boleh kembali kepada asal yang sama. Dia ada sebab kenapa dipanggil demikian. Macam as-sadaq di sini asal daripada sadaqa, sidqun, asal pada as-sidq iaitu benar. Kenapa? Ini dibincang ni. Maka ulama bincang sebab apa mah kahwin ni orang panggil as-sadaq. Daripada kalimah asalnya sadaqah. Summiya bidzalika li isy'arihi bisidqi raghbati badilihi. Dinamakan dengan demikian kerana mengisyaratkan kepada benarnya, sungguhnya keinginan orang yang membelanjakannya. Orang yang belanja mas kahwin itu memang sungguh ada keinginan yang benar fin nikah, untuk nikah. Bila bahaya ni makna orang sungguh. Sebab tu benda boleh bercuma ni orang tak sungguh. Benda boleh bercuma, orang tidak bersungguh-sungguh. Orang tak sungguh kalau boleh cuma, orang buat tak kisah. Apa tak? Orang pergi saja, orang kadang tak tengok pun ataupun buat tak kisah. Tapi kalau dia belanjakan duit, orang tu bayar, dia rasa ada nilai. Sebab dia bayar tu dia rasa dia ada nilai pada benda yang dia tu, dia ada menyumbang untuk dapat tu. Kalau wis saja kadang orang tak tengok pun. Patut vaksin kena bayar ke? Vaksin wis saja je muncul dak. Tu pun tak mau ambil. Okey. Jadi kerana dinamakan sadaq itu nak mengisyaratkan kepada benarnya keinginan orang yang membelanjakan fin nikah, untuk menikah. Allazi huwal aslu fil ijabihi. Yang mana nikah itu jadi asal sebab kepada wajibnya bayar mahar. Wa yuqalu lahu aidan mahrun, dan dinamakan juga sadaq ini dengan mahar. Mahar pun panggil, sadaq pun panggil. Kita pun panggil mahar. Mahar tu bahasa Arab tu mahar dengan ar, dengan ra dengan ar. Mahar bukan mahal. Mahal tu mahal. Mahal tu makna banyak, bayar banyak. Maharnya mahal. Mas kahwinnya mahal. Mahal mas kahwin je. 44,444 ringgit 44 sen. Cina dak bayi. Apa dah? Nombor 4 nak 8 juga. Okey. Jadi mana tadi? Mahal. Panggilan sama. Waqila as-sadaqu ma wajaba bi tasmiyatin fil aqdi wal mahru ma wajaba bi ghairi dhalika. Ada dikatakan bahawa sidak adalah pemberian wajib yang disebutkan dalam akad, sedang mahar adalah pemberian wajib yang bukan kerana itu. Ini pandangan kedua. Ada sebahagian ulama dibezakan. Ini pun bahasa Arab lah. Kalau bahasa kita tengok kepada penggunaan istilah kita lah. Di sisi bahasa Arab, sebahagian ulama dibezakan antara as-sadaq dengan mahrun. Ada beza. Dia kata as-sadaqu ma wajaba bi tasmiyatihi fil aqdi. Sadaq itu merujuk kepada sesuatu bayaran mas kahwin yang disebut dalam akad. Kalau disebut dalam akad dinamakan as-sadaq atau as-sidaq. Wal mahru ma wajaba bi ghairi dhalik. Adapun mahar iaitu yang wajib dibayar tanpa disebut dalam akad. Kalau tak sebut dalam akad, maka dinamakan mahar. Sebab dalam masyarakat kita tak wajib pun sebut dalam akad berapa bayaran tu. Nampak tak? Tapi kena ada lah. Tapi tak sebut pun tak apa.
Jadi kalau yang bila sebut tu dipanggil sadaq, tapi kalau tak sebut dipanggil mahar. Kemudian kata dia, tapi kaul mu'tamadnya mahar dengan sadaq ni sama. Mahar pun panggil mahar musamma. Kalau disebut dalam akad tu dipanggil mahar musamma. Yang tidak disebut tu mahar ghairu musamma. Mahar yang tidak dinamakan, tidak disebut dalam akad. Katanya, baru masuk hukum. Wa sunna walau fi tazwiji amatihi bi 'abdihi zikru sadaqin fi 'aqdin wa kaunuhu min fiddatin lilittiba'i fihima wa 'adamu ziyadatin ala 500 dirhamin asdiqati banatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam au nuqsanin an 10 darahima khalisatin. Sunnah sekalipun dalam mengahwinkan budak lelakinya sendiri dengan amat juga miliknya, sebagai ittiba' Rasul, sebagai mengikut Rasulullah, sunnahnya apa? Menyebut sidak, sebut mas kahwin di waktu akad dan keadaannya berupa perak. Yang pertama, sunat masa akad sebut mas kahwin, satu. Yang kedua, mas kahwin itu dibayar dengan perak, duit perak. Yang seterusnya, sunnah sidak tidak melebihi 50 dirham. Bukan 50 tu 500 tambah kosong se. Jatuh kosong tu. Jatuh kosong tu. Nampak? Jadi bukan ditulis 50 tu, bukan 50. Tidak melebihi 500 dirham. Yang mana sekian itulah sidak mas kahwin para puteri Nabi SAW. Dan tidak kurang dari 10 dirham murni. Murni itu makna 10 dirham yang pure perak. Okey, dirham ni duit perak Bila sebut dirham, duit perak. Dinar, duit mah. Jadi pada zaman dahulu penggunaannya dalam mata wang tu sama ada duit mah, dinar ataupun duit perak, dinamakan sebagai dirham. Ataupun duit kecil-kecil, orang nak beli benda-benda halal panggil fulus. Kita pun guna Melayu al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah. Fulu kita sebut fulus. Tak ada fulus. Fulus tu asal kalimah Arab, ia merujuk pada duit-duit kecil. Duit-duit sen dia. Yang mana beli benda-benda murah. Tengok. Dia kata sini wasunna, disunatkan. Nak cerita apa benda yang sunat dalam nikah ni. Ni orang sibuk musim-musim sekolah ni, belum puasa ni orang pakat duk nikah belaka lah, molek cuti sekolah ni. Ramallah nikahnya. Nikah ikut SOP-nya, nikah langgar SOP-nya, macam-macam jenis nikah. Nikah double standardnya, nikah standard VIP. Jadi tengok apa yang disuntuk oleh syarak ialah sunnah, disunatkan walau fi tazwiji amatihi bi amdihi. Ghayah sunat tu walaupun pada menikahkan hamba perempuannya dengan hamba lelaki. Ni ia ada kaitan dengan sebelum ni. Kita ada hamba puang milik kita, hamba lelaki pun milik kita. Kita nak nikah antara dia dua tu. Dua orang ni nampak duk sekali aku mau nikah lah, senang. Kita nikahkan dua. Jadi wajib tak bayar mas kahwin? Sebut dah belum ni. Ada pandangan muktamadnya tak wajib. Sebab apa? Kalau beri pun kayak beri duit tu, kita kena beri ke hamba lelaki. Hamba lelaki pula dia kena bayar kepada pengantin perempuan. Pengantin perempuan tu hamba kita. Dia ambil duit tu, duit kita mula. Jadi mesti balik. Nampak? Okey, jadi walaupun begitu, sebahagian ulama kata dia wajib kemudian jadi gugur. Wajib pada mula-mula tapi gugur sendiri. Sebab apa? Sebab akan pusing balik kau. Okey. Masalah itu satu lagi sebut mas kahwin itu sunat juga di sisi qaul Ibnu Hajar. Jadi kita ni ambil pandangan
Ibnu Hajar Al-Haytami sebagaimana dalam Tuhfah dia. Di sisi beliau sebagaimana dalam Rawdah mengatakan bahawa sunat juga kalau hamba sama-sama diri, hamba tuang sama, nikah pun sunat sebut je. Sebut je. Bayar dah buat pergi musim mula. Musim mula sunat sebut. Ya, tak boleh lah. Tak boleh dah, tak boleh. Kalau we nikah dengan orang, tuan tak boleh pakai dah. Tuan boleh buat kerja je. Tuan boleh suruh dia buat kerja rumah. Tak boleh guna dah. Ya. Jadi sunat sebut walaupun pada menikahkan hamba perempuannya dengan hamba lelaki. Di sisi Ibnu Hajar. Ini khilaf kepada Syekh Ramli, Syekh Khatib dan seumpamanya. Sunat apa? Zikru sadaqin fi aqdin, menyebut mah kahwin dalam akad. Sebut aku nikahkan kau Minah dengan Minah pula berdolah dengan anak aku Minah dengan mah kahwinnya. Sebut mah kahwin. Kau dah sebut pun apa? Tapi sebut itu hukumnya sunat. Satu. Yang seterusnya wa kaunuhu min fiddah, dan keadaan mas kahwin itu ialah daripada duit perak. Keadaan mas kahwin itu ialah daripada duit perak. Kerana apa? Kerana perbuatan Nabi. Sunatlah. Jadi ikutnya perbuatan Nabi ni, kalau ikutnya sejarah lah Nabi buat gini-gini, tapi boleh diambil hukum. Ulama kata tiru hatta pada perbuatan benda yang bersifat manusiawi tu. Menikah, kahwin, makan minum, hukumnya sunat juga. Sunat. Okey, lilittiba'i fihima, kerana mengikut kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kedua-duanya. Mana? Pada nikah sebut mas kahwin dan pada menikah menggunakan mata wang perak. Mata wang perak. Tapi yang jadi trend lah ni guna emas tau. Sebab perak murah kan abang? Perak murah lah ni. Berapa lah ni? Tak ada token emas ni. Orang kedai emas tak ada sini. Emas jatuh ni, tak? Emas jatuh. Emas jatuh perak pun jatuh jugalah biasanya. Berapa segram lah ni perak? Jadi bayar kot duit perak. Ala kulli hal hukumnya sunat sajalah. Satu. Lagi wa adamu ziyadatin ala 500 dirhamin, dan jangan lebih daripada 500 dirham. 500 dirham. Jadi duit dirham ni, dirham dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya satu dirham, satu dinar sama dengan 20 mithqal. Dulu dia punya nisbah. Makna satu dinar sama dengan 20 mithqal. Duit dinar satu sama dengan 20 duit dirham. Nisbah ni semakin lama jadi semakin banyak dah. Sebab harga emas ni naik, harga perak jatuh. Jadi benda ini dah jadi lari dah. Dia punya keterikatan ke nisbah tu lari dah. Kalau dulu makna orang duit emas boleh tukar dengan 20 duit perak. Pada zaman awal dulu, zaman Nabi SAW, awal zaman awal para sahabat gitu. Lepas tu kerana mata wang dah jadi lari sangat dah, maka boleh jadi sangat jauh sangatlah. Tu saya tak tahu ni perak hari ni berapa, tak tahu. Okey, jadi pada zaman Nabi SAW 500 dirham. 500 dirham itu dia asdiqati banatihi, iaitu mas kahwin anak-anak Nabi, anak perempuan Nabi. Nabi SAW mas kahwin anak perempuan dia tak ada lebih daripada berapa ni? Daripada 500 dirham. Tak lebih pada 500 dirham. Jadi sunatlah kita supaya jangan lebih daripada itu. Tapi boleh ke tak? Boleh. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar nak suruh bahawa orang perempuan-perempuan ni bayar mas kahwin macam Nabi. Tiba-tiba mari seorang perempuan kata, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Tuhan kata, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah?" Berilah kepada perempuan itu mas kahwin mereka nihlah. Nihlah ni makna banyak, bertambung. Satu jumlah besar.
dah kenapa kamu nak terhakkan kepada tu? Kenapa nak terhakkan kepada 500 dirham saja? Jadi hukumnya sunat sajalah, jangan lebih pada 500 dirham. Kalau saya kira-kira maknanya 500 dirham kalau kita ambil nisbah zaman dahulu, 20 dirham sama dengan 1 dinar, dia akan dapat 25 dinar. 25 dinar. Okey. 25 dinar. Jadi 25 dinar tu 1 dinar sama dengan 8.75 gram. Darat ah. Darat 8.75 gram. Dapat berapa tu? 218 tak? 25 darat 218 gram. 218 gram berapa? Mah segram berapa? Mah 1 gram. Darat lah. Lebih kurang 220 gram. Darat. 1 gram mah berapa ni? Jadi maknanya itu paling banyak mas kahwin yang Nabi belanjakan, tetapkan kepada anak perempuannya. Maka sunat jangan lebih pada itulah. Nak lebih atas kita lah, atas kita. Au nuqsanin, dan sunat adamu nuqsanin, jangan kurang an asyarati darahima, jangan kurang sangat bawah daripada 10 dirham. 10 dirham. Kenapa 10 dirham? Kerana di sisi mazhab Abu Hanifah, mahar tu sekurang-kurangnya 10 dirham. Boleh, tapi sunat saja, jangan kurang daripada 10. Kerana nak meraihkan kepada khilaf mazhab Abi Hanifah yang mensyaratkan mesti jangan kurang daripada 10 dirham jika mahar itu disebut. Khalisatin, perak yang suci. Yang suci maksudnya yang pure, yang tidak bercampur. Habis. Kemudian katanya wa kuniha ikhla'uhu an dhikrihi, makruh tidak menyebut sidak di waktu akad. Kita akad nikah tak sebut mas kahwin, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Seterusnya wa qad yajibu li'aridin ka'an kanatil mar'atu ghaira jaizati tasarrufi. Terkadang sidak mahar menjadi wajib kerana adanya sesuatu sebab, sebagaimana keadaan sang isteri tidak mempunyai wewenang bertasarruf. Ini juga terjemahan tu moleknya kena adjust, kena baiki sikit. Terkadang sidak atau mahar menjadi wajib disebut. Wajib disebut, bukan wajib. Wajib tu memang wajib sebut. Yajibu ay yajibu zikruhu. Maksud wajib di sini ialah wajib sebut. Waqad yajibu ay yajibu zikruhu, wajib sebut mas kahwin tu. Hukum asal mas kahwin tak wajib sebut. Kadang-kadang waqad yajibu li'aridin, kadang-kadang wajib sebut mas kahwin kerana ada arid, ada berlaku perkara yang mendatang, sebab mendatang. Apa dia? Ka'an kanatil mar'atu ghaira jaizati tasarruf. Seumpama perempuan tu, dia tu tak boleh tasarruf, dia tidak boleh mengurus hartanya. Makna perempuan yang mahjur alaiha, yang kena tahan, dia tak boleh nak urus, sama ada dia sebab gila ataupun budak kecil lagi. Jadi yang menikahkannya siapa? Wali. Dia wali menikahkan dia. Dia nak urus di harta tak boleh. Maka wali wajib menguruskan anak pewalian dia tadi dengan maslahah yang lebih menguntungkan. Itu tugas. Wali bila urus anak-anak yatim, anak yang tak sihat ni, ataupun anak kecil ni, dalam masalah nikah ni, dia kena raih maslahah untung bagi anak tu. Jadi kalau tak sebut dalam akad, apa yang akan berlaku? Bila tak sebut dalam akad, ataupun dia janji luar tak sebut, akan menyebabkan kembali mahar mas kahwin menjadi mahar mithil. Jadi mahar mithil ni dah untung. Sebab mahar mithil ni boleh jadi lebih rendah daripada mahar musamma, mahar yang disebut dalam akad. Kerana itu, kalau nak nikah,
sesuatu. Contoh, kalau berlaku balah, janji dah kata, anak aku menikah kamu ni, harganya 10,000. Mahal sangat, tak jadi lah, kita kata 5,000 je lah, harga 5,000. Tapi bila tengok mahal misir, budak ni budak lagi. Kalau mahal misir dia 3,000 je. Tengok. Jadi bila dia khabar 5,000, tapi dah sebut dalam akad, bila berlaku pertelingkahan menyebabkan akan kembali pada mahal misir, merugikan budak. Sebab itu dalam masalah ini dia kata kadang-kadang wajib sebut mas kahwin. Seumpama dalam isu ni, maka wali bila nak akad nikah kena sebut, aku nikahkan dengan anak ni dengan mas kahwinnya berapa. Nampak? Yalah. Kemudian wama sahha kaunuhu thamanan sahha kaunuhu sadaqan wa in qalla li sihhati kaunihi iwadan. Segala yang sah untuk membeli adalah sah dijadikan sidak mahar, sekalipun kecil nilainya, kerana sahnya dijadikan sebagai penukaran. Okey, dia kata gini. Sekarang ni di sisi mazhab kita, syarat benda mas kahwin ni mesti benda tu ada nilai. Makna boleh dijual beli. Boleh dijual beli. Wa ma sahha kaunuhu thamanan, dan sesuatu yang sah untuk dijadi thaman, bayaran, dijadi harga. Sahha kaunuhu sadaqan, sah untuk dia tu dijadikan mas kahwin. Wa in qalla, walaupun sikit. Berapa? Seria. Contohlah. Sikit kan dah boleh lah. Dah. Berapa mas kahwin? Seria 1%. Seria 1% mas kahwin. Tak boleh. Dari segi boleh dan sah tu sah. Nampak tak? Sebab di sisi mazhab kita tak syarat mesti nilai tertentu serendahnya. Syarat ada nilai. Okey. Li sihhati kaunihi iwadan, kerana sahnya dia dijadikan iwad, bayaran. Maka bila sah dijadikan iwad, bayaran, makna orang boleh bayar, boleh beli sesuatu tu ada nilai, maka boleh dijadikan mas kahwin. Tapi orang tak buat lagi tu, tapi dari segi sah. Dari segi sah. Barang boleh tak nak bayar mas kahwin dengan barang? Boleh. Mas kahwin apa? Pakaian, sehelai pakaian boleh, sebab ada nilai. Apa lagi? Kalau handset mahal lah. Handset memang ada nilai. Benda lagi nak ikut apa-apalah, pen sebatang, ada nilai. Maka pen sebatang nilai. Tapi tak ada awak gitu, bukan nak suruh buat ni, nak khabar hukum sah. Ada benda yang ada nilai. Hak tak ada nilai, apa dia? Lipas belah. Apa? Lipas belah. Lipas belah ada nilai tak? Tak boleh. Tak ada orang beli lipas belah. Awak tak pakai. Ya sebelah je tak jadi, ia kena dua belah. Beras sudu. Sesudu gula. Gula awak tak beli ke? Tak ada. Beras 2-3 biji. Awak tak ada nilai. Kau nak ni? Haji? Ikut bandar. Apa tu? Wali kata tu. Wali kata. Mana ayah hak puang tu? Ayah hak puang tu lah. Dia kata ikut bandar. Lepas tu? Sah. Akak nikah dengan anak dia. Aku nikah dengan anak aku. Aku terima nikahnya. Habis? Dah sebut mas kahwin. Lepas tu ikut bandar. Ikut bandar. Jadi orang lelaki tu kalau bandar sikit, kalau orang lelaki bandar sikit dia ui ya. Dia ui murah sikit. Kalau nak kaya anak dia ui sikit, ikut lah. Jadi boleh belaka. Okey, kalau balah atalah balah. Tiba-tiba ui ke wali. Dah mana sikit kan? Contohnya, ui katalah ui 1,000 je. 1,000 je. Tak, 1,000 je dak lepas dia kata. Jamu dak lepas. Kad bagi kad dak lepas. Bagi kad dengan beli ni
gift apa ni, beli apa ni, souvenir apa, beli hadiah-hadiah tu dak lepas pun 1000 kata lah. Dia kata kok pandang naik mahkamah. Bila naik mahkamah, dia bala, maka qadi akan kembalikan kepada Mahamisi. Mahamisi tengok harga sebanding dan selayaknya. Apa ni, tarah ni gini, biasanya berapa. Jadi adil lah. Jadi adil balik lah. Nampak? Jadi bab duit ni, nak cakap lah, bab duit ni tak usah ikut pandai. Bab duit kita nak berapa khabar. nak berapa khabar. Kalau nak wis saja, khabar wis saja. Sama kok benda-benda pun. Benda-benda atau bayar beli jual ke, biar khabar jelas. Khabar jelas. Ni kada ikut pandai, ikut ni. Tapi orang Melayu ni dia tinggi sifat pemurah. Syekh Ahmad pun, Fatani pun sebut orang Melayu kita ni dok kira sangat. Dalam bab harta ni dok kira sangat. Di Arab ni, Arab memanglah. Kalau Arab dia kata khali alai makna tak apa beres, bayar. Aku bayar lah. Dia bawa kereta, kita naik taksi. Betul tanya dia dah berapa ni? Khali alai. Tak apa. Tubik panggil pula. Mana ni? Dah mana duit tambang? Dah tadi kata tu. Dia agak ni, dia mujamalah dia tak mana tak. Dia sebut kata tak apalah saya bayar, maknanya nak juga. Dia nak juga. Jadi kena faham. Dia sebut je. Dia kata pergi kedai makan, kata tak apa lah. Ghali alai kata tak apa. Tiba-tiba nak juga. Kalau duit ambil juga. Dia biasa dah gitu. Sama juga jalan-jalan ajak makan. Fadal. Jangan pergi. Orang kita pergi negara Arab, pergi Mekah, orang Arab ajak makan. Kali yang panggil tu sekali dua sogi. Memang dia panggil bukan nak ajak. Dia panggil tu bukan nak ajak. Dia adat dia gitu. Orang panggil benda sini, ajak ayam. Ajak ayam. Dia bukan panggil sungguh tu. Kita ingat ke panggil betulan balik Masjidil Haram apa perut pula. Tengok dia makan tepi jalan, Fadal kita pun duduk sekali. Gesah sekali. Kiri kanan tengok atas bawah kita. Jangan pergi. Kecuali memang dia sungguh 2-3 kali dia tarik baru duduk. Makna dia nak ra'i kita lah tu. Dia nak ra'i, dia nak dapat pahala. Apa pun sekali dua, tu kadang-kadang dia punya mujamalah dan juga kebiasaan dia, adat dia gitu. Okey. Jadi bab duit ni dia senang sebut. Biar sebut jelas, hitam putih tu ada. Banyak berlaku gitu, tak? Kadang-kadang hak jenis gitu broker. Broker jual tanah, jual rumah. Dok kabur pun tiba-tiba lepas siap jual beli kata, "Dah mana bahagian saya?" Mana bahagian saya? Dah tadi kata saing. Pandai dia kata nak kabur saing dia, padahal dia broker. Saing dia. Tadi ni tanah saing je, tanah anak beranak. Anak beranak. Ya, anak beranak Nabi Adam lah ke? Anak beranak dia kata. Dah anak beranak kita faham lah maknanya urus diri lah dengan tuan punya tanah. Tapi bila selesai kita bayar, telefon, kita dah mana bahagian saya? Bila pula tak ada janji benda-benda pun. Dah awak ambil minta sendiri dengan dia. Pula kata, nak akhirnya nak tu. Kadang-kadang makan dua belah pihak. Hak ni pun makan, hak ni makan. Jaga molek kerja broker nak makan biar makan dengan jalan yang betul. Habis. Kat mana tu? Dia kata, fa in uqida bima la yutamawwalu kanawatin wa hasatin wa kum'i bazinjan wa tarki haddi qadhafin fasadatit tasmiyatu li khurujihi 'anil 'iwadiyah. Apabila nikah diakad dengan menyebutkan maharnya berupa sesuatu yang tidak ternilai dengan harta, benda tu tak ada nilai, seperti misalnya sebutir isi kurma. Bukan isi kurma, hasar tu bukan isi kurma hasar tu biji kurma. Nawah tu biji kurma. Sebutir kerikil, batu kerikil sutir. Tangkai buah terung bukan terung.
Terung ada nilai, jual kedai makan. Kalau beli kedai nasi kandar RM1 ke 5 sen. 5 sen sebelah. Tangkai buah terung. Sebab tangkai tu orang nak makan. Dan meninggalkan hukum hak penuduhan berzina. Tinggal meninggalkan hukum hak qazaf. Hukum dia apa? Maka penyebutan seperti itu fasik, tak sah, kerana tidak termasuk yang bisa dipakai sebagai penukar. Benda tu bukan termasuk dalam benda yang ada nilai, bukan iwad. Okey, kita tengok satu-satu. Dia kata fa in uqida bima la yutamawwalu. Kalau dia orang itu akad nikah dengan benda yang la yutamawwal, tidak dihartakan, tidak ghairu mutamawwal ni makna benda yang ada nilai, yang dianggap harta. La yutamawwal, tidak dianggap harta. Dia bukan harta, bukan mal. Contoh kanawatin, seperti biji buah. Sebab tu dia kata bukan isi tau. Sebutir isi kurma, bukan isi kurma. Kurma ada nilai, sutir pun jual sutir. Jual kok paling kurang 10 sen. Bodoh. Tapi ajuah tak boleh 10 sen. Ajuah. Dia biji dalam tu. Jadi nawah ni bukan biji kurma je. Biji apa-apa biji biji buah dia panggil nawah. Innallaha falikul habbi, innallaha falikul habbi wan nawa. Biji. Jadi biji buah tu tak ada nilai pada ghalibnya lah, tidak ada nilai, orang tak guna. Wa hasatin, sebiji batu kikir suti, tak ada nilai kok. Wa qum'i bazinjan, dan juga tangkai pokok terung tu hok bahagian atas orang hijau panggil takar tu. Hok tu orang bakar ke orang buang? Orang buang. Jadi hok tu tak ada nilai. Kalau terung ada nilai. Hendak mas kahwin sebiji terung contohlah. Sebiji terung ada nilai sah. Tapi kalau tak tambuh mas kahwin tu kena report ke Tok Qadi lah, biar jadi maham isi balik. Tapi dari segi sahnya sah sebab ia ada nilai. Tapi tangkal dia tak ada nilai. Wa tarki haddil qazfi, dan meninggalkan hak qazaf. Qazaf ni orang yang tuduh orang berzina. Jadi apa kaitahnya? Kadang-kadang ada orang tu, contoh seseorang A tuduh B berzina. Maka B buat laporan ke Tok Qadi bahawa A telah menuduh dia berzina. Bila sabit saksi A telah melakukan qazaf, maka dikenakan hak qazaf kepada A yang menuduh zina ni. Apa dia hak qazaf tu? Bayar? Bukan bayar dan qazaf tu duk qazaf. Thamanina jaldah, 80 kali otang. Sekarang ni hak qazaf tu siapa boleh batal? Tuang hak orang hak dia dituduh tadi. A tuduh B boleh nak maaf. Dia kata boleh nak maaf, kena bayar. Boleh aku nak maafmu sebab takut kena rotang depan khayal depan orang ramai ni malu. Boleh aku nak maafmu, bayar. Tu kata had tarki haddil qazfi, bayaran kerana meninggalkan hak qazaf. Bayar orang tu. Ia jauh sikit kona, sikit kait. Jadi bayar orang tu kalau dikatakan dengan bayaran bahawa meninggalkan tuntutan hak qazaf ke atas kamu contohnya. Maka adakah benda-benda ini dianggap harta di sisi syarak? Jawapannya tidak. Bila tidak, fasadati tasmiyatu, maka jadi rosak tasmiyah. Meletakkan nama menyebut dalam akad itu jadi rosak. Sebut aku nikah dengan anakku dengan mas kahwinnya sebiji batu. Batu mana tu kikir biasa. Kalau batu ada nilai lain, batu berliang. Itu bernilai, ini tak ada nilai ni. Kenapa jadi fasad? Li khurujihi 'anil 'iwadiyah. Kerana dia terkeluar daripada sifatnya iwad, menjadi bayaran dan banding balasan kepada bayaran sesuatu, beliang sesuatu. Li khurujihi 'anil 'iwadiyah ay an kaunihi 'iwadan.
an kaunihi iwadan. Dia tu keluar daripada sifat dia itu menjadi iwad, menjadi bayaran. Maka benda ni bukan dikira harta, tak boleh disebut, tidak sah. Bila tak sah, dia kena bayar mahar misil. Habis. Kemudian katanya walaha kawaliyi naqisatin wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.